بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada halaman yang terakhir bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Ya. How are you today? Good. Alhamdulillah. Masya-Allah. Apa khabar tuan-tuan yang berada di rumah ya? Kita mengalu-alukan ya kehadiran tuan-tuan berada bersama dalam majlis yang mulia ini. Kita doakan Allah terima amal kita, saban hari kita mendalami kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa merindui bercakap dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merindui bercakap dengan Allah, dan kita tuan-tuan sekalian diharapkan juga kita adalah umat yang ingin rindu bercakap, selalu mendengar perkataan nasihat bukan daripada manusia tetapi daripada pencipta kita yang lebih mengetahui apa yang kita rasa. Pada hari ini kita akan mendalami halaman 321, halaman akhir surah Taha, halaman akhir juz yang ke-16. 16 juzuk kita lewati Ustaz. Betul Ustaz. Ya, apa perasaan Ustaz setakat ini? Subhanallah, saya sangat bersyukur pada Allah Taala atas kesempatan untuk bersama dengan Al-Quran, halaman demi halaman Ustaz Fazrul. Betul. Walaupun sekarang sudah boleh rentas dan sebagainya, mudah-mudahan kita dapat terus lagi bersama dengan Al-Quran, merentas lagi halaman-halaman berikutnya. Betul. Dan kita doakan Ustaz ya, kita dapat sampai ke hujung. Betul. Bukan maksudnya habis di situ, tetapi bersama dengan tuan-tuan kita nak bagi tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya ini tidak menyatakan ataupun tidak fanasitaha, tidak menjadi orang yang lupakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Yang kita akan baca pada hari ini, kita saksikan sinopsis halaman 321, iaitu pada ayat yang ke-126 hingga 127, balasan kepada insan-insan, individu yang mengabaikan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, harapnya bukan kita. Dan terusnya pada ayat 128 kita akan melihat kepada mengambil pelajaran daripada kehancuran umat terdahulu, bersabar terhadap gangguan orang musyrik, tidak melihat kenikmatan dunia yang dimiliki, dan memerintahkan keluarga untuk mendirikan solat. Ini adalah antara kesimpulan penting halaman akhir ini. Diteruskan dua ayat seterusnya pada ayat 133, 134, 135, permintaan orang musyrik agar didatangkan mukjizat atau diutusnya rasul, dan ancaman terhadap mereka berupa masa depan yang tidak nyaman, yang penuh dengan azab jika mengabaikan ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu lagi doa yang kita belajar semalam, Rabbi zidni ilma. Kita minta Allah tambahkan akhlak dan keberkatan dengan ilmu yang kita belajar pada hari-hari mendatang, insya-Allah. Kita baca daripada ayat 126 hingga 131. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak, ayah-ayah semuanya, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mudah-mudahan terus dalam kesihatan, rahmat, kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak menyambung bacaan kita di halaman yang terakhir surah Taha, halaman yang terakhir juzuk yang ke-16, iaitu di muka surat 321. Walaupun akhir juzuk ke-16, akhir surah Taha, mudah-mudahan Al-Quran tidak menjadi perkara yang terakhir
untuk kita tinggalkan, bahkan dia akan terus hati kita, kehidupan kita terus mekar subur dengan Al-Quran. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, memudahkan tuan-tuan semua untuk baca Al-Quran, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Jadi kita mula bacaan kita pada saat ini ayat 126 sehingga ayat 131. Kita cuba dengan bacaan murattal sabah. Kita cuba sabah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى صدق الله العظيم. Surah
Astagfirullahalazim, kita bacaan daripada ayat 126 hingga 131. Pertanyaan di akhirat apabila ada yang buta, Ustaz ya, bertanya kepada Allah, mengapa kami ini buta padahal kami ini dahulu nampak jelas, kami ini pangkat besar, kami ini dimuliakan, mengapa kali ini kami dihinakan, kami ini tidak mampu menjawab. Allah menyatakan pada ayat 126, dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Subhanallah, Ustaz ya. Ini peristiwa di akhirat. Allah nyatakan kadzalik, ya, berlaku demikian adalah kerana kamu atatka ayatuna, didatangkan ayat-ayat kami, Ustaz ya. Ada tazkirah, ada my Quran time, saya sibuklah kan, saya sibuk ya. Jomlah kita baca Quran, kita belajar alif bata iqra dan sebagainya, saya sibuk ya. Jadi apabila ayatuna, ya, kebesaran Allah ini, salah satunya ayat Quran, apa-apa sahaja berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan Quran, Ustaz ya. Kalau ada orang ajak, jangan kita bagi alasan ataupun kita buat-buat lupa ya. Pasal bila dilupakan, ya, ada orang, Ustaz ya, ada dulu pun saya juga bila khutbah contohnya kan, khutbah tu kalau boleh nak datang kat ujung sekali, lepas tu apa, lepas tu terus solat ya. Dan ada juga kawan yang didatang rakaat kedua kalau sembahyang Jumaat, tak nak dengar khutbah kan, tak nak dengar khutbah kena baikilah kan dari segi penyampaian bagi menarik apa sebagainya. Tetapi bila ada ayat-ayat Allah disampaikan, maka peranan kita ialah untuk menyambut ayat tersebut. Jangan pula kata yang tazkirah saya tak nak datang. Kalau pergi program bisnes bayar beratus-ratus ringgit, Ustaz ya, beribu ringgit pun orang sanggup. Betul. Kerana orang yang buat begini, kalau dia lupakan tanggungjawab kepada ayat-ayat Allah, Allah kata wa kadzalikal yauma tunsa. Kamu dilupakan, kamu dulu tak kisah pun. Buku lain kamu cover to cover, ya, kulit ke kulit kamu belajar betul-betul, kursus sampai setengah tahun, setahun. Tapi yang bab ini kamu melupakan, maka dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita doa agar kita tidak begitu, tuan-tuan. Tuan-tuan yang committed dengan Quran Time, kena bawa anak-anak sekali ya. Kalau tidak program ini, program lain. Asalkan sedar tentang kebesaran ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, dan juga lepas itu kita bila rentas negeri, kita dapat melihat ayat-ayat Allah ini dalam kacamata lensa Al-Quran. Baik. Pada ayat yang ke-127, wa kadzalika najzi man asraf, ya, dan kami membalas juga mengapa kamu jadi buta ini, pasal kamu ni melampau. Asrafa, Ustaz ni, melampau. Apa melampaunya? Melampau di dunia ini, kalau zaman PKP ni, Ustaz ni, melampau main game. Betul. Cerita Korea, apa lagi? Dengan dia punya shoppingnya. Shopping sampai 3-4 jam dengan dia scroll, lepas tu scroll lagi kan. Tapi bila belajar tentang ayat-ayat Allah, dia mula mengantuk ya. Yang harapnya tuan-tuan adalah orang-orang yang sentiasa kita doakan ya, terus tidak menjadi asrafa walam yu'min. Bukan salah nak main game ke, tapi kalau katakan tidur, Ustaz ya, tidur, lepas tu main game, lepas tu drama Korea dan juga drama, tak kisahlah drama mana pun, itu digelar sebagai asrafa bila tidak memberi panduan peluang untuk belajar kepada ayat-ayat Allah ya. Jadi Allah menyatakan walam yu'min biayati rabbih wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Perkataan ini adalah perkataan yang pernah keluar oleh Firaun ketika dia cakap pada ahli sihir tu, kamu tengok siapa yang lebih mantap lagi azabnya. Rupanya Allah balas balik di ayat 127 ini, kamu yang melampau, kamu yang mengumpulkan harta, pangkat dan sebagainya ya, pemimpin-pemimpin yang mengumpul pangkat, yang sanggup mencarut perkataan-perkataan untuk mendapatkan kuasa, contohnya menipu, maka Allah menyatakan wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Azab di akhirat itu adalah lebih sengsara dan lebih kekal. Jadi ini memberi panduan kepada kita ya. Kalau katakan daripada Syekh As-Sa'adi ya, dalam tafsirnya menyatakan ayat ini melambangkan bahawa apa saja ujian di atas muka bumi kita ni, Ustaz ya, sebenarnya kecil dan ringan. Allahuakbar. Kerana apa? Kerana di akhirat itu Allah cakap lebih keras dan lebih kekal. Kita kalau sakit pun, Ustaz ya, sakit kita pun mungkin paling hebat pun 70 tahun. Kalau sakit di sepanjang hidup. Tapi alhamdulillah lah, ada sakit ada tak sakit. Lapar, kadang-kadang lapar, kadang-kadang tak lapar. Ya, kalau kita sedih, kadang-kadang sedih, kadang-kadang tidak. Tetapi di akhirat nanti, kalau seseorang itu melampau, dia akan sedih berpanjangan, Ustaz. Dia akan kecewa, mengapa saya tidak manfaatkan peluang belajar Al-Quran ataupun saya kembali balik kepada risalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 128,
satu ayat yang menceritakan tentang ulin nuha. Sebelum ni kita ada jumpa ulin nuha. Kali ini ada sekali lagi Allah letakkan itu menarik dalam surah Taha. Pasal surah Taha ini bercakap tentang zikir, Ustaz. 8 kali perkataan zikir. Betul. Dalam surah ini. Aqimis solati li zikri dan sebagainya. Dan bila banyak berzikir, ya, kesannya seorang itu jadi ulin nuha. Ulin nuha ini adalah orang yang tajam dalam berfikir, membuat kesimpulan bila dia tengok, ya, pada ayat 128, maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melihat kesan-kesan tinggal umat-umat itu. Kalau kita lihat, kalau pergi Madian ke Ustaz, ya, kalau kita dapat merantau, ya, ataupun kalau kita tengok kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hidup, ya, azab-azab yang berlaku, sebenarnya ia sebagai pengajaran bagi ulin nuha bahawa ini baru di dunia, dan apatah lagi kalau di akhirat nanti betapa dahsyatnya, ya. Ini cara berfikir. Jadi kesimpulannya apa? Saya kena buat persediaanlah, ya, persediaan dalam kehidupan. Dan itu sebabnya dalam ayat 129, dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu daripada Tuhanmu serta tidak ada batas yang telah ditentukan, pasti siksaan itu menimpa mereka. Orang-orang yang rasa macam saya tak baca Quran pun tak apa kot, kan, ataupun saya tidak masuk Islam pun, tidak kembali pada Allah pun tak apa kot, okey je, kan. Tetapi rupa-rupanya kalau tadi kita nampak api, Ustaz, ya. Tapi kita kalau 2 tahun ni pengalaman kita nampak ada lapangan terbang, ya, kapal terbang yang semua bersusun saja, tak terbang-terbang, kan. Kedai yang tutup tak buka-buka. Sebenarnya itu menunjukkan bahawa Allah sedang menjentik kita, kan, bahawa Allah boleh buat bagi satu makhluk yang kecil sahaja. Allah boleh buat untuk semua manusia, apatah lagi kalau di akhirat nanti, Ustaz, ya, bila seseorang itu tidak dapat rezeki lagi dah, ya, kerana tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh bagi di atas muka bumi ini, tapi sekarang ni alhamdulillah, Allah tarik sekejap, Allah bagi balik, ya. Agar apa, tuan-tuan? Agar kita sentiasa ingat bahawa rentas negeri, rentas negara ini, masa ini kita kena rentas dengan cara berbeza. Caranya apa? Mesti membawa mesej paling kurang pada diri, pada keluarga, dan juga kalau boleh mengajak orang ke arah kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya bagi Nabi Muhammad ketika berdakwah kena ada persediaan. Ayat yang ke-130 kita nak baca sekali lagi kerana ini panduan untuk kita semua, bekalan untuk kuat ketika meneruskan kehidupan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Betul Ustaz Fazrul sebut tadi, walaupun dapat merentas, tapi memang sangat berbeza. Betul. Yalah, belum tentu lagi vaksin kita tu berbeza-beza diterima di setiap negara, kan. Ada pun tak boleh pergi juga. Tak boleh. Sinovac tak boleh, Zat, ya. Tak boleh. Jadi subhanallah, tak apalah, mudah-mudahan kita dapat terus merentas paling tidak pada ibu dan ayah kita di kampung halaman, insya-Allah. Dan harapnya, Ustaz, ya, kalau katakan tadi Sinovac tak boleh pergi ke Mekah, kan, mungkin katakan nanti ada perubahan, tapi harapnya amal kita ini lulus sampai akhirat. Tak ada pula cakap tak boleh masuk syurga pasal amal tak ikut kriteria. Inilah program yang kita harapkan membawa kita kepada standard SOP daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah. Kita baca ayat yang ke-130 130. Jom sahabat-sahabat Al-Quran, kita ulang baca ayat yang ke-130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-130. Fasbir, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad di atas apa yang mereka katakan. Ya, ini adalah peringatan daripada Allah untuk Nabi. Bila menyampaikan kebaikan ada saja cabaran. Nabi Musa menyampaikan kebaikan ada cabaran, maka sabar.
Dan macam mana nak dapat kekuatan sabar ini adalah wasabbih, banyakkan bertasbih dan tahmid ya pada masa-masa yang disampaikan ini, terbit matahari, ini waktu sembahyang subuh Ustaz, tahajud dan subuh ya, kemudian qabla urubiha, sembahyang asar, wa min ana al-laili ya, ataupun tadi malam ada sembahyang isya, ada sembahyang tahajud, ada sembahyang maghrib, dan juga fasabbih wa atrafan nahar pada waktu sembahyang di hujung-hujung tu, termasuklah sembahyang zuhur. So complete 5 waktu yang ada. Pasal ada yang kata bahawa dalam Quran ni tak ada kot 5 waktu, ada 3 waktu saja. Itu kena belajar tadabbur sedikit ya, agar Allah cakap di sini apa? La'allaka tarda. Menarik di hujung ini Ustaz ya. Betul. La'allaka tarda, bukannya la'allaka arda. Apa maksud tarda? Kamu redha. Kalau arda, aku redha. Jadi bila kita buat semayang Ustaz, bukan Allah yang redha pada kita. Kita yang redha. Maksudnya ialah dengan solat, sabar dan solat ini menyebabkan kita rasa tenang ketika orang kecam, orang kutuk, ketika kita buat baik. Ya, ketika kita nak melaksanakan, ajak orang ke arah anak kita, ke arah kebaikan, ada bunyi-bunyi tu. Kadang-kadang bunyi-bunyi je Ustaz. Bila ajak je Allah, ada Allah itu, kita kena ada kekuatan itu membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataan kita adalah jaza ya. Jaza apa maksudnya? Iaitu membalas. Membalas, memberi ganjaran. Dan ini adalah perkataan yang kita tengok sebentar tadi. Kalau kita tengok di dalam ayat yang keberapa Ustaz, perkataan jaza ini? Pada ayat 127. Betul. Tuan-tuan cuba perhatikan ayat 127 tu, wa kadzalika najzi man asrafa. Kami membalas kerana mereka ini melampau, main game banyak sangat, shopping banyak sangat ya, apa lagi banyak sangat, apa-apalah ya, nak bercuti banyak sangat. Jangan asrafa apabila kita tidak pasakkannya kepada ayat-ayat Allah. Tapi kalau ada ayat Allah, berjalan dengan mengingat Allah ya. Kalau nak berhibur, tetapi jangan sampai langgar waktu solat, jangan ada elemen-elemen yang melampau, maka itu tidak menjadi masalah. Jadi itu panduan yang Allah beritahu dalam halaman 321. Kita akan memerhati apa lagi bekalan untuk kita ini mantap dalam mencari bahagia. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Takut Ustaz Ya, betul. Tinggal seorang diri, gelap, dipukul pula tu, dipukul, dipalu. Allah na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terus diseronokkan Ustaz dengan bekerja. Kami bekerja hatilah riang. Sebab apa? Sebab solat. Jaga la'allaka tarda. La'allaka tarda. Dia boleh, tadi sini kata Ustaz cakap agar Allah sayang kan. Dia boleh jadi juga agar kita sayang pada Allah. Kita suka sangat ya. Kalau dah solat ikut pada standard ayat 130 itu, Allah memang sayang kita Ustaz. Sebenarnya pada setiap masa Allah tak pernah benci pun. Dalam surah Ad-Duha Allah cakap pada kita semua. Tetapi nak capai kita ni sayang ya, dia macam mak sayang anak, tapi kalau anak sayang mak tu lain macam ya. Yang kita harapkan dengan kita mendalami Quran, kita mengambil amalannya, salah satu untuk ingat pada Allah ini ialah dengan solat. Ya. Jaga solat elok-elok. Tuan-tuan, puan-puan, perjuangkan solat yang kita akan baca ayatnya sebentar nanti. Tapi kita belajar dulu tajwid. Betul Ustaz. Subhanallah. Betul sangat Ustaz, bila kita baca Quran, kita solat, keriangan dalam kehidupan kita, hatta dalam kesibukan kerja pun. Ada sahabat kita kongsikan dalam kesibukan beliau berada menguruskan kerja di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Rupanya peminat tegar My Quran Time, apa kata dia? Terima kasih banyak TV Al-Hijrah, My Quran Time atas usaha murni ini, membawa kelas memahami ayat-ayat Al-Quran terus ke pejabat kita, ke rumah kita. Allahu Akbar. Terima kasih banyaklah atas sokongan, doa, dan terus bersama dengan Al-Quran kalam Allah. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita nak berkongsi sedikit
pengajian tajwid kita pada hari ini. Jom kita sama-sama ikuti apakah yang kita ingin kongsikan pada hari ini. Masih lagi tentang huruf-huruf pembukaan surah. Huruf-huruf pembukaan surah dibaca dengan melafazkan nama huruf tersebut. Contohnya permulaan surah dengan sad. Kenapa ada dal tu ustaz dalam kalimah tu, huruf sad saja? Kita kena baca ikut ejaan dia. Sad tu, sad alif dal. Oh patutlah tak ada qalqalah dal tu. Ini cara dia. Sad. Tu contoh. Kemudian qaf, awal surah qaf. Qaf. Jangan qaq pula. Ejaan dia qaf alif fa, qaf alif fa. Qaf. Macam tu. Dan juga nun. Itu kan. Surah Al-Qalam Ustaz, nun kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Macam tu cara dia. Ejaan dia nun, waw, nun. Jadi itu 3 contoh permulaan bacaan bagi awal surah itu kena ejaan dia, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat membantu kita tatkala bertemu dengan pembukaan surah-surah yang pembukaan itu dengan huruf-huruf itu, insya-Allah. Mudah-mudahan, insya-Allah. Allah saya ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi bagaimana kita nak pastikan Ustaz ya bacaan kita terbaik ya, bagus, terus baiki di masa ke semasa lantaran ini adalah ayatuna sebagaimana ayat 126 ya. Jadi kita tunaikan haknya dan kita tidak mahu lupakan haknya, cara bacaannya. Apatah lagi kita, kalau saya lah Ustaz ya, bila dah berapa puluh tahun baca Quran ya tapi tak faham, jadi tak naklah. Tapi alhamdulillah Allah bagi nafas untuk kita sama-sama belajar ya dan berkongsi untuk kita tak nak dilupakan. Tak nak dilupakan itu dia mak lupakan anak kan. Mengapa mak lupakan anak? Pasal kamu pun lupakan mak. Kalau mak cakap begitu pun kita dah rentas-rentas kan ni. Rentas-rentas mak tak buka pintu. Pasal apa? Kamu 2 tahun kau lupakan mak. Contohnya kan. Tetapi ini kita bercakap tentang usia kita yang panjang ini, kita doa Allah ampunkan kekurangan sebelum ini dengan cara kita kembali mengingat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 131 sebentar tadi sambungan Ustaz ya. Betul Ustaz. Bila cakap tentang solat ini la'allaka tarda, salah satu cabaran kita ini gembira dengan solat ya, saya sayang solat, saya sayang kepada Allah, ialah cabarannya wala tamuddanna ainaik ya ila mamatta'na bihi azwajan minhum, iaitu bila kita selalu tengok orang lain Ustaz. Yes, tengok orang lain, apatah lagi kalau orang-orang yang azwajam minhum, ini maksudnya adalah golongan-golongan elit. Ahli politik, ahli ekonomi, ya, ahli sosial yang kaya-kaya, mereka ni sebenarnya saling bergabung Ustaz. Pasal apa bergabung? Pasal kalau dia ada projek besar, ya, dia akan bercakap pada ahli politik, saya bagi awak dana politik nanti, nanti awak you scratch my back, I scratch your back. Kan? Itu bahasa kat mana macam nak pergi tu. Okey. Jadi itu cara dia ya. Mereka itu azwaja. Azwaja ini pasangan. Biasanya kalau suami isteri kan memerlukan antara satu sama lain kan. Tetapi azwaja di sini maksud asalnya ialah saling bergantung. Saling bergantung. Jadi ahli ekonomi, ahli politik dengan ahli bisnes dengan pemimpin, dia saling bergantung ya. Tetapi bila kita tengok mereka ni banyak pangkat, kaya raya, akaun berbilion-bilion dalam akaun dalam negara ada, luar negara ada ya, ada senarai lagi tu kan. Kalau kita nampak gitu, jangan pula kita kata macam mana saya nak belajar cara nak mendapat 1 bilion ini ya. Jangan banyak fokus kepada yang itu. Jangan istilahnya apa, wala tamuddanna ainaik, iaitu kamu panjangkan, kamu beri perhatian kepada perkara-perkara itu. Tetapi Allah cakap apa? Kerana hakikat dunia ini adalah seperti zahrah. Zahrah maksudnya apa Ustaz? Bunga. Masya-Allah. Bunga kan layu. Ada lagu baru Ustaz? Ada kan? Okey. Nantilah kita tengok ya. Apa bunga? Bunga ni cantiknya beberapa saat saja, beberapa minit ke beberapa hari letak dalam air tuan-tuannya, tetapi akhirnya dia akan layu. Kita rasakan bahawa wah cantiknya rumahnya, cantiknya segala-galanya, tapi diingatkan pada Nabi, kepada kita umat Nabi Muhammad, jangan kita beri perhatian kepada mata'na ya, sesuatu yang Allah sesuatu yang kami beri kesenangan, orang-orang yang tidak kembali kepada Allah Subhanahu taala. Walaupun orang lain ada banyak, tapi kita mesti kena ingat bahawa warizqu rabbika khairun wa abqa. Apa saja Allah dah bagi rezeki kat kita, kita dapat gaji mana ada ya, itu lebih baik khairun wa abqa kalau ia dipasangkan dengan mengingat Allah dengan solat.
ya. Jangan tertipu dengan perkara ini. Jadi macam mana nak maintain anak kita jangan mudah tertipu dengan pangkat, dengan akaun 1 bilion dalam kawan dia cakap, "Oi, saya ada akaun, ayah saya bagi saving 100,000," contohnya. Ya, kalau anak kita nak pastikan dia terjaga, Allah beri panduan ayat 132 hingga 135 untuk sama-sama kita baca. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, sahabat-sahabat kita di ruangan Facebook banyak sangat berkongsi macam-macam Ustaz, doa, lepas tu pengalaman. Ada antaranya puan tadi kongsikan ketika usia muda Ustaz bekerja dekat luar negara, usia senja sekarang ni baru bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Tidak Not ada too late, ya? Bukan lambat sangat. Bukan, subhanallah, tidak ada penghujungnya, tidak ada istilah dah berusia dah segan, tak ada. Al-Quran sehinggalah ke akhir usia kita, akhir hayat kita. Syukur kita Allah bagi kesempatan bersama dengan Al-Quran. Amin, alhamdulillah. Baik, kita nak menyambung bacaan kita, belum habis lagi belum habis lagi, hadis separuh lagi bahagian kedua, dan ayat kita nak mula baca bermula ayat 132 sehingga ayat 135 menutup surah Taha yang kita belajar saat ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 132 hingga 135 mengakhirkan surah Taha, Ustaz ya. Ia sebagai satu meruntun jiwa ya bila kita berada di hujung surah dan kita akan terus ya berhadapan dengan hujung surah. Betul. Selagi nafas di kandung badan ya, harapnya kita dibekalkan dengan peluang bersama dengan Al-Quran ini sendiri. Pada ayat yang ke-132 adalah mesej penting. Kita tengok kepada Nabi Musa dalam kisah surah Taha ini, Ustaz ya. Nanti kejap wahai ahli keluargaku, aku nak pergi cari api untuk membawa petunjuk ya. Dia jaga sangat kepada ahli keluarga dia. Kita tengok kepada Nabi Adam, diingatkan agar kamu mengingatkan kepada isteri kamu tentang ada satu musuh namanya adalah Iblis yang kita kena berhati-hati. Nabi Adam sebagai ketua keluarga mendidik kepada ahli keluarganya, isterinya.
Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lihat pada ayat yang ke 130 tadi itu, maksudnya Allah ingatkan agar bersabar dan bertasbih pagi, petang, siang, malam itu untuk mendapatkan tarda, agar mendapatkan ketenangan, agar dapatkan kebahagiaan. Maka di dalam ayat 132 ini Allah menyatakan kesimpulan segala-galanya, wa'mur ahlaka bis-salah. Perintahkanlah ahli keluarga kamu. Kalau katakan seorang pemimpin, sila perintahkan kepada staf kamu. Kalau seorang menteri, sila beritahu kepada kementerian kamu. Kalau Perdana Menteri, kena beritahulah kepada rakyat bahawa kita kena solat dan kita perlu bukan sekadar sabar, bukan wasbir, tapi wastabir alaiha. Ada ekstra Ustaz. Pa kat situ ya. Pada ayat yang ke-43 kalau tak silap ya. Kalau kita tengok sebelum ini ada 41 wastana'tuka li nafsi ya, ada pa lebih Ustaz ya. Nak ceritanya ialah grand design daripada Allah untuk Nabi Musa itu adalah kerana Nabi Musa ini ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak dapat grand design hidup kita yang dipandu, yang ditatang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita kena letak pa dekat wasbir Ustaz. Masya-Allah. Wastabir. Maksudnya apa? Sabar yang ekstra, yang lebih untuk apa? Untuk mengajak ahli keluarga, kalau tuan-tuan sebagai pemimpin, ahli organisasi negeri dan negara untuk solat. Mungkin ada yang bertanya bahawa saya sibuklah kan, saya meeting sana tak boleh semayang zuhur pukul 1.30, kena juga 3.30. Allah cakap apa? La nas'aluka rizqa. Ya. Yang ini penting Ustaz ya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu ya, wa nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki kepada kamu, wal aqibatu littaqwa. Imam Qurtubi dalam tafsir dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada sahabat yang miskin Ustaz ya, ada masalah kewangan ekonomi, dia Nabi suruh solat. Masya-Allah. Nabi suruh solat. Dan asasnya dekat dalam ayat ini, kita perlukan negara ini untuk kembali bangkit ekonomi semula ya. Ada yang kata kita mesti buat bisnes, dah boleh rentas negeri, negara buka kedai apa sebagainya, alhamdulillah. Tetapi jangan lupa kita kena ingatkan kepada ahli syarikat kita, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Kalau anak kat rumah tu susah nak bangun pun kita kena berkali-kali. Kalau staf kita ni memang jenis liat juga untuk solat, kena berkali-kali. Pasal apa? Pasal jangan kita berkali-kali kita KPI rezeki ya, tetapi bab solat KPI tak berapa nak sangat ya. Dan ini melambangkan apa, betapa pentingnya kita ada lembaga zakat Ustaz ya. Kita ada lembaga zakat, kita ada tabung haji, kita belum ada sangat lembaga solat ya. Tapi dalam surah Taha ini menceritakan tentang betapa pentingnya berinteraksi dengan Allah, ingat pada Allah. Lembaga solat yang kita ada ialah masjid dan surau. Kalau boleh ya, AJK perlu mengambil ayat ini, wal aqibatu littaqwa ya. Kesan yang baik itu adalah kepada orang bertakwa. Kalau negeri ini bertakwa Ustaz ya, kita dah belajar surah Al-A'raf, Allah akan bukakan la fatahna barakatin minas sama, daripada langit. Ini formula daripada Allah. Nabi pun nyatakan menurut Imam Qurtubi, ini perkara yang perlu jadikan sebagai resolusi kita bersama. Dan 133, orang-orang yang masih lagi degil Ustaz ya, dia kata datangkanlah ya bukti lain. Dulu zaman Nabi Musa ada tongkat, ini mana tongkat? Quran je. Kan. Jadi Allah menyatakan dalam ayat yang ke-134, kalau mereka kami binasakan dengan satu azab sebelum Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang rasul kepada kami. Rupanya Quran adalah mesej risalah dan rasul adalah postman lah Ustaz ya, utusan. Betul. Sebenarnya kita dapat Quran ini kerana kita ada rasul, kita pada bulan Maulud Rasul ini ya, bulan Rabiul Awal ini, kita walaupun tak nampak Nabi, tetapi kita amat bersyukur kita ada Nabi, ada Rasul yang sanggup berjuang sampaikan kita boleh baca Quran sambil depan TV je Ustaz. Allah. Kan? Zaman dulu kalau baca Quran, kita bercakap tentang Turki saja pun, sekitar beberapa puluh tahun yang lepas, baca Quran memang kena penjara Ustaz. Allahuakbar. Kena penjara. Kerana apa? Kerana ada cabaran yang tersendiri. Kita tahu sejarah Quran ini bukannya dengan kapet merah. Betul. Ya, bukannya duduk macam ni TV bercakap je Ustaz ya. Betul, kita memang subhanallah. Jadi kalau ada yang degil juga kata tak adalah solat tak penting, ekonomi kita buat sendiri saja. Ayat 135 penutup kita Ustaz. Kita sekali lagi baca. Terima kasih Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sebut Turki tadi solat. Saya tengok ada orang kongsikan dekat ruangan sosial media, ada seorang penjaga kuda Ustaz.
Oh ya. Kan dia baca Quran dekat mana? Quran kecil dekat tempat dia jaga kuda. Sebab kat situ orang tak akan pergi cari Takkan dia. pergi cari. Allahu akbar. Dan lepas tu bau-bau kuda lah Ustaz, najis kuda kan. Betul, Ustaz. Pasal apa nak kena Quran tu ada yang sampai kena tanam. Allahu sampai akbar. tahap begitu sekali ya. Allahu akbar. Subhanallah, hargai ya. Subhanallah. Mudah-mudahan sehingga ke hujung nyawa kita bersama dengan kalamullah. Biarlah Allah ambil nyawa kita dalam masa mana? Dalam masa kita menyebut kalimah Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. So kita baca saat penutup. Boleh Ustaz? Ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kullun mutarabbisun fatarabbasu فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 135, apabila kita mengingatkan manusia kepada kebaikan, kalau mereka percaya tak percaya, tinggalkan, kita tunggu tengok siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan kita yang menentukan, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, yang pertama, jangan abaikan ayat Allah agar tidak diabaikan di akhirat kelak. Terus committed bersama Al-Quran. Yang kedua, manfaatkan akal untuk berasa gerun pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, sabar dan tasbih untuk terus mendapat ketenangan dalam ujian melanda. Kita berdoa Ustaz. Baik, masih kepada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mak ayah kami ya Rahman, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami sebagai seorang ayah yang kadang-kadang kami lalai dan leka membentuk anak-anak kami mendirikan salat, menjaga aurat dan juga perkara-perkara yang membawa kepada anak-anak kami kepada agama-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kuatkanlah kami sebagai seorang ayah, sebagai ketua keluarga, untuk kami didik anak isteri kami ya Allah mencapai redha-Mu ya arhamar rahimin. Akhirnya ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami yang menjaga salat, yang mendirikan salat bi rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita tuan-tuan sekalian, dan moga-moga lembaga solat adalah institusi yang diperjuangkan di masjid, surau dan mihrab rumah masing-masing. Dengan sumbangan daripada tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran, terus kita menyumbang. Kita boleh bersama dengan AJK Masjid berprogram melihat balik ayat-ayat daripada Al-Quran, menghidupkan solat bukan sekadar untuk kita melepaskan kewajipan, tetapi untuk Allah sayang kita, dan lebih daripada itu agar kita sayang dan tenang dalam kehidupan. Kita bertemu kembali dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok 6 pagi insya-Allah, dan kita akan menyambung surah baru, surah Al-Anbiya pada hari esok. Al-Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.